إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Baik, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keizinan, taufik serta hidayah untuk kita menyambung kembali pengajian indahnya hidup bersyariat. Kita sampai muka surat berapa? 144. Muka surat 144 sunat Isyraq. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Solat sunat Isyraq. Solat sunat Isyraq ini dilakukan 2 rakaat setelah matahari terbit, iaitu setelah matahari naik segalah sekitar jam 7.30 pagi sehingga 8 pagi atau sama seperti waktu sembahyang duha. Baik. Maka khilaf di kalangan ulama tentang Isyraq dan juga duha. Kan ada kata Isyraq lain, duha lain. Ada setengah ulama mengatakan, ulama fiqh, Isyraq itu adalah duha, duha itu adalah Isyraq. Sama je. Kalau kita niat usolli sunnatal Isyraq rak'ataini lillahi ta'ala ataupun usolli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala, sama. Maka waktunya adalah 20 sehingga 30 minit selepas habis waktu subuh. Selepas habis waktu subuh. Kalau ikut dalam kitab ni sebut 7.30. Sekarang ni bukan 7.30. Sekarang ni syuruk 7.26. Syuruk 7.26 artinya 25 minit kemudian. 25 minit kemudian. 7.26 tu waktu subuh telah pun habis. Dah habis waktu subuh. Artinya 25 minit hingga 30 minit kemudian. Lebih kurang sekitar 7.50 minit atau 7.55 minit. Waktu duha ataupun waktu Isyraq dah masuk. Baik. Rakaat pertama sesudah Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun ataupun apa-apa surah yang kita hafal. Disunatkan baca selepas suratul Fatihah. Ikutlah apa surah yang kita hafal. Kalau kita orang yang banyak hafal Quran, kita boleh baca surah panjang-panjang. Kalau kita hafal surah lazim, kita boleh baca ayat lazim. Baik. Bilakah waktu afdal solat duha? Waktu afdal solat duha adalah waktu ketika kita lapang. Waktu ketika kita sedang ada kelapangan. Kalau kita bekerja, kita kena selesaikan urusan kerja kita. Sebab kita diberi amanah untuk atas tugas tersebut. Kita dibayar gaji untuk bekerja. Bila ada waktu lapang, barulah kita tunaikan solat duha. Sebab tunaikan amanah bekerja tu wajib. Solat duha tu sunat. Jadi kita kena dahulukan yang wajib. Kecualilah kalau kita ni orang pencen. Waktu lapang kita banyak, maka kita boleh tunaikan dia di awal waktu. Cuma ada hadis Nabi SAW tentang waktu afdal. Bilakah waktu afdal? Waktu afdal adalah apabila belakang unta sudah mulai kepanasan.
belakang unta sudah mulai kepanasan. Maknanya matahari sudah mulai terik. Sekitar pukul berapa tu? Sekitar pukul 9, 10 macam itulah. Itu waktu dari sudut waktu. Tapi dari sudut masa, maka kita kena tunaikan apabila kita ada waktu lapang. Baik. Rakaat kedua dibaca selepas Al-Fatihah suratul Ikhlas. Seterusnya selepas salam dibaca doa seperti berikut. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'afiyah wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wadfa' anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita hafal doa inilah. Tapi kalau tak hafal, kita boleh doa mengikut hajat kita. Doa mengikut hajat kita. Baik, seterusnya bilakah habis waktu duha? Habis waktu duha apabila berkumandangnya azan zuhur. Az-zuhur sekitar 1.29 minit. 1.29 minit petang ataupun tengah hari. Maknanya 1.15 minit masih lagi boleh buat solat duha. 1.15 minit masih lagi buat solat sunat duha. Banyak ganjaran dia. Dalam satu hadis tentang 2 rakaat solat sunat duha, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dengan 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat sembahyang yang sekejap, yang ringan, tetapi ganjarannya sangat besar. Memang nampak ringan, tapi tak ramai orang buat. Kan? Tak ramai orang buat. Nampak ringan. Dia punya ganjaran besar. Kenapa pula? Susah orang nak buat. Sebab itu ketika waktu duha tu, ketika orang tengah sibuk bekerja. Orang tengah sibuk bekerja, berniaga, ibu-ibu pula di rumah mengemas dan sebagainya, maka kita tak ada kekuatan nak buat solat sunat duha. Jadi sebab itulah Allah bagi ganjaran yang besar. 6 rakaat solat duha, Allah selesaikan segala urusan dia. Allah selesaikan apa saja urusan, apa saja masalah diselesaikan dengan solat duha. Siapa yang solat 12 rakaat 12 rakaat solat duha, Allah Subhanahu Taala akan bina mahligai dalam syurga untuk dia. Tapi bukan solat duha saja, semua solat sunat. Siapa yang solat sunat setiap hari 12 rakaat. 12 rakaat itu dikira daripada pagi sampai malam. Kalau pagi kita buat subuh 2 rakaat. Kemudian zuhur sebelum 2 rakaat, selepas 2 rakaat. Dah jadi 6 rakaat. Kemudian sebelum asar kita buat 8 rakaat. Kemudian azan maghrib, sebelum maghrib kita buat 2 rakaat, dah 10 rakaat. Selepas maghrib kita buat 2 rakaat, dah 12 rakaat. Dan kalau lebih daripada 12 rakaat, maka layaklah orang itu mendapat mahligai dalam syurga. Dalam syurga ada mahligai lagi. Dapat mahligai lagi. Dan jangan kita bayangkan mahligai kita macam mahligai dekat dunia ni. Lebih hebat lagi mahligai dalam syurga. Tak terbayang di akal kita. Tak pernah tengok dengan telinga dan tak pernah dengar. Itulah nikmatnya syurga. Maka bagi orang yang gairah untuk mendapat ganjaran itu, maka dia akan berusaha. Kan? Tapi walau macam mana sekalipun, solat sunat ni hebat betul ganjarannya, kita kena pastikan solat qada kita dah selesai. Itu lebih penting. Solat qada, hutang kita dengan Allah Ta'ala kena bayar. Sebab balasannya sangat sakit bagi orang yang menyimpan hutang dengan Allah Ta'ala. Sembahyang sunat tak tinggal, tahajud, duha tak tinggal, tapi hutang wajib kita tak bayar. Kan, umpama orang dapat gaji, kan, dia punya setiap bulan dia kena bayar komitmen, tapi dia tak bayar komitmen, dia pergi belanja tempat lain. Dia pergi renovate rumah, dia pergi tambah owning dan sebagainya, sedangkan hutang dia banyak. Maka tanggungan itu lebih berat daripada dia tidak melakukan amalan-amalan sunat. Tapi kalau kita boleh buat seiringan, qada kita buat, sunat pun kita buat, itu lebih bagus. Samalah macam puasa. Kan, sekarang ni bulan Rejab, banyak orang puasa Rejab, maka niatlah qada.
Jadi pahala Rejab dapat, qada pun selesai, sebelum masuknya bulan Ramadan. Baik, seterusnya solat-solat tasbih. Disebut solat tasbih kerana kebetulan dalam solat ini terdapat 300 tasbih. 300 tasbih. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala pujian hanyalah bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada daya serta upaya melainkan dengan Allah yang Maha tinggi lagi Maha agung. Maka pentingnya kita tahu makna zikir dalam sembahyang. Kalau kita dapat tahu makna zikir dalam sembahyang, barulah sembahyang kita ada rasa. Kan? Barulah kita ada rasa. Rasa manis, rasa khusyuk, rasa tak nak berhenti sembahyang. Walaupun sembahyang tu lama sangat. Kan? Kenapa kita rasa nak cepat habis sembahyang? Sebab kita tak rasa manis. Kan? Macam orang telefon kekasih dia dekat public phone. Kan? Zaman-zaman public phone lah dulu. Sekarang pakai handphone je. Sekarang boleh tertonggeng, boleh terbaring, semua boleh. Dulu kat public kena berdiri. Berapa lama telefon tu? Bawa tabung shilling. Siap cuit lain lagi. Zaman tu lah. Berdiri 2-3 jam tak ada rasa apa. Kenapa pula? Sebab sedang berhubung dengan orang yang kita cinta. Begitulah solat. Begitulah solat. Tengok solat para solehin. Tuan-tuan buka dalam Fadhil Amal, buka cerita sembahyang orang-orang soleh. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menghabiskan malam dia dengan 2 rakaat sembahyang. Dia habiskan malam dia dengan 2 rakaat sembahyang ataupun 1 rakaat sembahyang, tetapi 30 juzuk khatam satu malam. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, semasa dalam keadaan dia sihat, dia menghabiskan setiap hari, setiap malam 300 rakaat. Sehinggalah dia ditangkap oleh pemerintah khalifah kerana dia tidak sependapat dengan golongan Mu'tazilah. Khalifah yang berfahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kalau dulu dipanggil Mu'tazilah, kalau sekarang dipanggil Islam liberal. Islam liberal. Liberal ni macam mana? Dia beragama, nampak kulit Islam, tapi sebenarnya dia kufur kepada Allah dan juga syariat. Dia menggunakan akal dahulu untuk beragama. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak setuju dengan khalifah, lalu ditangkap, dipenjara dan dicemeti, dirotan, dipukul sehingga berbirat-birat belakang dia. Disebut dalam fadilat solat, fadil amal. Maka di dalam penjara tu, dengan badan dia berbirat-birat, dia tak dapat lagi nak tunaikan solat sebanyak 300 rakaat. Dia cuma buat 150 rakaat saja. Itu pun banyak lagi tu. Kan? Kita tarawih masjid buat 20 pun kita tetap buat 8. Fadlan minallahi wa ni'mah, tinggal satu saf. Wa maghfiratan wa rahmah, tengah zikir tu orang keluar habis. Kenapa pula? Kerana kita mindset kita nak buat 8 rakaat. Kemudian kita bermalas-malas dalam ibadat dalam bulan Ramadan. Janji aku buat. Ada yang tak buat witir pun ada. Konon-konon nak buat kat rumah, tapi kat rumah tak buat pun. Lepak kedai mamak sampai tengah malam. Rugi kita punya ibadat masa bulan Ramadan. Baik. Masanya malam ataupun siang. Sekiranya waktu malam hendaklah dikerjakan 4 rakaat 2 salam. Apabila dilakukan pada waktu siang hendaklah dikerjakan 4 rakaat 1 salam sahaja. 4 rakaat 1 salam tanpa ada tahiyat awal. 4 rakaat 1 salam. Tapi ialah kalau kita sembahyang seorang-seorang, kalau kita sembahyang seorang-seorang tasbih, kita sembahyanglah lama mana pun tak apa. Kan? Tak apa. Tapi kalau berjemaah, kita kena pandang-pandang juga orang belakang. Jangan imam semangat. Tasbih dibawa seperti mana tasbih Ustaz Badrul Amin. Masya Allah. Pernah dengar tak Ustaz Badrul Amin punya kaset dulu, munajat tu?
Subhanallah walhamdulillah 15 kali, bayangkan. Kawan ni daripada rukuk pegang lutut, terlepas lutut, pegang rukuk lutut, terlepas lutut. Saya teringat masa zaman sekolah dulu. Masa tu sekolah buat qiyamul lail, sembahyang hajat untuk SPM. Sembahyang hajat untuk SPM. Jadi daripada isyak maghrib program, lepas maghrib tu ada ceramah. Lepas habis ceramah tu ada makan-makan, lepas tu pukul 10 cikgu suruh tidur. Tidur dalam kelas. Tapi maklumlah budak-budak mana tidur. Kena bangun pukul 4 pagi. Pukul 3 baru nak tidur. Ambil kau. Yang kawan ni sujud tak bangun-bangun. Kan, yang ni rukuk macam tu, lepas lutut terus. Kan, terterap habis. Jadi kita tasbih lajulah sikit. Kalau di negara Arab dia tasbih laju. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Laju sikitlah kan, macam tu. Baik. Lafaz ni niatnya usolli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca yang pertama surah Yasin. Ambil. Ni Ustaz Ismail Kamus tulis. Surah Yasin. Baca rakaat kedua Al-Waqi'ah. Memang terteraplah jawabnya. Baca rakaat yang ketiga Ad-Dukhan. Baca yang rakaat yang keempat surah Al-Mulk. Ataupun boleh dibaca surah rakaat pertama Duha, yang kedua Al-Insyirah, yang ketiga Al-Kawthar, yang keempat An-Nasru. Pendeklah sikit. Ataupun Al-Zalzalah, Al-Adiyat, An-Nasru, Al-Ikhlas. Ataupun At-Takasur, Al-Asru, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Paling rendah sekali 4 rakaat semua qul huwallahu ahad. Pun boleh juga. Sebab asasnya selepas Al-Fatihah itu surah adalah sunat. Jangan tak baca langsung kan. Tapi kalau kita power, kita buat nombor 1 ni. Rakaat pertama Yasin, kedua Al-Waqi'ah. Kan? Tapi kalau orang yang strong dia buat juga. Sebab apa? Nak lulus periksa. Anak nak periksa. Tapi kalau tak ada sebab dunia, kita tak buat. Kan? Bila kita ada urusan dunia, baru kita rasa nak buat. Cara melaksanakannya pada tiap-tiap rakaat hendaklah dilakukan sebagaimana berikut. Selepas selesai membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surah, barulah kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Ataupun membaca tasbih selepas doa iftitah sebanyak 15 kali. Kemudian setelah membaca surah, bacalah pula tasbih 10 kali. Dan ia tidak perlu lagi dibaca semasa duduk istirahat. Duduk istirahat ni bila? Duduk istirahat ni artinya daripada sujud yang kedua nak bangun berdiri. Kan, daripada sujud kedua kan, kita bangun kan, Allah, kita duduk sekejap, lepas tu kita tolak tangan kita pun berdiri. Itu namanya duduk istirahat. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan semua sembahyang duduk istirahat, kecuali bangun daripada sujud sajadah. Kecuali daripada bangun sujud sajadah. Daripada sujud terus bangun, tak duduk istirahat. Dan tidak disunatkan duduk istirahat ketika sujud sajadah pagi Jumaat. Tapi semua sembahyang kita disunatkan duduk istirahat. Dalam solat tasbih, kita boleh pilih di antara selepas surah ataupun masa duduk istirahat. Ada setengah orang dia buat kaifiat. Ada kaifiat bangun daripada sujud yang kedua, sebelum kita berdiri tasbih dulu 10 kali. Lepas tu baru kita berdiri. Sebab duduk istirahat ni dia termasuk dalam rukun pendek. Kalau sembahyang fardu kita berlama-lama duduk istirahat, sembahyang kita boleh batal. Duduk di antara 2 sujud. Lepas habis kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni, lepas habis kita duduk lagi. Duduk kita tu lama dia macam kita duduk tahiyat, boleh batal sembahyang. Sebab dia bukan rukun panjang. Semasa rukuk, sesudah membaca bacaannya, baca tasbih sebanyak 10 kali. Semasa i'tidal, lepas kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, kita pun baca Subhanallah walhamdulillah sampai habis.
Sujud yang kedua dibaca tasbih 10 kali. Apabila hendak berdiri semula, semasa duduk istirahat, dibaca pula tasbih 10 kali. Jadi nak faham senang je. Masa berdiri semua 15 kali. Masa rukuk dan semasa duduk sujud semua 10 kali. Itu kaifiat dia. Yang penting lengkap je 4 rakaat, dia jadi 300 rakaat punya tasbih. Selesai saja 4 rakaat, maka kita akan dapat 300 tasbihat. Maka jumlah tasbih kesemuanya pada rakaat yang pertama ialah 75 kali, dan begitulah seterusnya pada rakaat kedua, ketiga dan keempat. Sekiranya terlupa membaca tasbih pada setengah tempat, bolehlah dibaca di tempat rukun berikutnya. Untuk tidak mengurangkan tasbih sebagaimana yang telah ditetapkan, selepas salam ucapkanlah doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang berdiri, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Selepas itu barulah kita sebutlah hajat-hajat kita selepas memuji Allah. Sebab tu di antara kabel kuat dalam doa ni, pertama kita puji-puji kepada Allah. Pujilah banyak mana pun, puji Allah sebab Allah suka kita puji dia. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, doa kepada kedua ibu bapa. Yang keempat, doa kepada seluruh kaum muslimin. Maka keempat-empat ini adalah kabel besar untuk Allah terima kita punya doa. Kan, kita ada hajat, kita doa dulu. Yang kita puji Allah dulu. Selawat atas Nabi dulu. Doa kepada kedua ibu bapa dan kepada seluruh orang-orang Islam. Baik. Setelah itu doa pula sebanyak 5 kali, Ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, Ya dhakiraz dhakirin, tub alayya taubatan nasuha, wa zidni bifadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Wahai ahli taqwa dan ahli keampunan, wahai yang mengingatkan orang yang mengingat, berilah aku taubat nasuha dan tambahlah kepadaku dengan kelebihan rahmatmu. Cahaya, keterangan dan kejelasan untukku, wahai Tuhan yang maha pengasih. Ini dipanggil doa tawassul dipanggil. Doa tawassul. Tawassul ni artinya kita mengambil barakat daripada ahli-ahli taqwa dan juga ahli-ahli ibadah dan juga ahli-ahli orang yang Allah bagi keampunan untuk dia, supaya doa kita tu dikabulkan oleh Allah. Dan bertawassul ni hukumnya harus dan juga sunat. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah, bertawassul dengan para malaikat, bertawassul dengan Rasul dan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga orang-orang soleh dibenarkan dalam agama. Bukan minta tolong dengan mereka, tapi mengambil barakat daripada kesolehan mereka dan juga amal ibadat mereka. Bismillah. Yang ke-8, sunat hajat. Bagi mereka mempunyai hajat atau kesulitan dalam suatu hal, hendaklah solat hajat 12 rakaat dengan 6 salam. Sekurang-kurangnya 2 rakaat lah kalau kita ada solat hajat. Kalau kita ada hajat. Hajat ni tak semestinya berjemaah. Ada solat sunat yang disunnahkan berjemaah, dan ada solat sunat yang afdalnya buat seorang-seorang. Tapi mengikut ijtihad ulama, mazhab kita Syafi'i mengharuskan kita melakukan ibadat sunat yang asalnya tidak sunat berjemaah, boleh berjemaah untuk mencari kekuatan. Contohnya kita buat qiyamul lail pada malam bulan Ramadan kan. 10 malam terakhir kan ada program qiyamul lail kan. Kita buat berjemaah kan. Sebenarnya afdal buat seorang-seorang sebenarnya. Afdal qiyamul lail tu buat seorang-seorang. Tapi oleh kerana kita ni lemah semangat kan, kalau tak ramai tak boleh buat, tak semangat, seorang-seorang, kita pun buatlah berjemaah, silakan. Tapi jangan marah kalau orang buat seorang-seorang, sebab dia buat tu dia lagi afdal daripada orang yang buat berjemaah. Dia ada nanti akan masuk nanti bab sembahyang sunat yang disunnahkan berjemaah. Sekarang ni sunnah buat seorang-seorang.
Baik. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Pada tiap rakaat surah Al-Fatihah dibaca ayatul kursi. Sebab ayat kursi itu adalah daripada suratul Baqarah dan suratul Ikhlas. Dalam sujud yang terakhir kita memohon kepada Allah mengenai perkara yang kita hajati. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Bukan kata sembahyang hajat, dalam fardu pun kita boleh mohon hajat kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ihmilu hawaijakum alal maktubah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, ihmilu hawaijakum alal maktubah, bawalah hajat-hajat kamu ke dalam solat-solat fardu. Maksudnya setiap sujud daripada solat fardu tu kita boleh hadirkan apakah hajat kita. Tapi dalam hatilah, jangan sebut di mulut, batal sembahyang. Kita lafaz subhana rabbil a'la wa bihamdih, tapi dalam hati kita hadirkan apakah hajat kita. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, gout dah seminggu, ya Allah. Coba sebut hati, hilangkanlah gout aku. Tak mustahil Allah boleh sembuhkan dengan solat fardu. Hajat kita yang kita sebut dalam hati dalam solat fardu. Walaupun dari segi hukum adatnya mustahil, susah penyakit kita nak sembuh, tapi di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Baru ni saya ada rawat satu orang haji lah. Dia kanser hati. Kanser hati tahap 4. Dia kanser hati tahap 4. Biasanya kalau ikut hukum adat, orang kanser ni susah nak sembuh. Doktor bagi ubat pun, ubat tu nak melengahkan tempoh hayat saja. Itu pun mengikut kekuatan orang sakit tu. Kanser tahap 4. Saya rawat dia macam saya rawat orang sakit lain juga. Sama je. Dengan orang sakit badan yang lain sama juga saya rawat dia. Dia lagi selang sehari tu dia nak buat check up. Dia ada appointment dengan doktor. Saya pun tak tahu apa result dia. Saya datang nak rawat kali kedua. Isteri kata ustaz, doktor scan dia punya kanser dah tak ada. Doktor tak puas hati, scan lagi tengok. Scan lagi tengok ada tak kanser. Tak ada. Doktor tak puas hati lagi, doktor ambil sikit dia punya sampel apa dah, nak pergi check kat lab, nak tengok betul ke tak ada kanser. Apa kaitan ruqyah dengan sakit dia tu? Kan, kalau fikir logik lah. Logik, apa kaitannya? Kan, kalau makan ubat tu kita nampak lah punya logik dia. Ubat masuk dalam perut, lepas tu dia proses apa semua hilang. Tapi ruqyah, mandi limau, apa kaitan dia? Pakai minyak wangi kasturi, saya suruh Kaifiat pakai cara-cara macam ni dia buat. Alhamdulillah hilang dia punya kanser tahap 4. Itu first time tu saya rawat orang kanser, first time. Allah Ta'ala mohon, mungkin doa dia jugalah, doa isteri dia Allah kabulkan, hilang terus. Tak mustahil. Dan bukan maksudnya tak payah pergi hospital, pergilah hospital, kena buat juga. Tapi rawatan Islam pun kena usaha juga. Ataupun rawatan tradisional pun kena usaha juga. Tak tahu mana satu yang Allah Ta'ala kabulkan. Baik. Sujud adalah tempat yang paling afdal untuk memohon doa dan hajat. Seperti Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, dan ada majoriti ulama kata dia sahabat, kerana dia hidup di zaman Nabi tetapi tidak pernah melihat susuk tubuh Nabi SAW. Uwais Al-Qarni tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Dia orang yang kuat ibadat, wali Allah. Dalam kisah ibadat dia, setiap malam dia ada malam-malam yang dia panjangkan sujud, ada malam yang dia panjangkan rukuk. Dia kata malam ni malam rukuk, malam ni dia akan lamakan rukuk dalam solat dia, dan dia akan bangun daripada rukuk apabila hampir waktu subuh. Malam ni malam sujud, dia kata. Dia sembahyang tahajud dan juga sembahyang sunat. Dia akan sujud, dia akan bangun daripada sujud hampir waktu subuh, baru dia bangun daripada sujud. Ini orang dah sampai lah, dia panggil. Kan, orang yang mana rohani dia dah sampai kepada Allah.
Kan kita jangan ikut macam tu terus. Nanti lu kan, relax lu, jangan tengah dengar orang semangat besok nak buat. Bangkit-bangkit biru muka. Darah tak jalan. Ataupun kena darah tinggi terus. Darah turun kat kepala. Relax. Dia semua benda kena ada latihan. Setiap benda dia mesti ada latihan. Sebab tu kalau orang-orang belajar tasawuf, dia ada guru mursyid. Orang belajar tarekat, guru kenal kemampuan kita macam mana. Awak zikir setiap hari 31 kali. 31 kali. Kenapa tak 40 je? Sebab kadar sakit kita tu kena makan ubat 31 kali. Kan, jangan lawan cakap doktor, ikut je. Awak dah lebih sikit, dah sampai 52 kali contohnya. Itulah latihan dalam perjalanan kerohanian. Ikut je apa yang guru ajar. Macam kita lah sakit, doktor awak kena makan 2 biji setengah. Dalam 3 je lah. 3 terus kejung terus. Doktor dah kata dah 2,5 biji, mana boleh makan 3 biji. Jadi setiap tu ada latihan. Sama lah macam orang isim. Pernah dengar tak isim? Orang gila isim, kan? Kenapa dia gila isim? Banyak orang cakap, oh dia belajar tinggi sangat, ilmu tinggi. Memang kita kena belajar ilmu tinggi-tinggi pun supaya tak jahil. Kenapa dia tinggi sangat? Kan, belajar tinggi sangat terus jalan telanjang. Kenapa tu? Isim. Belajar tasawuf tinggi sangat. Adakah salah ilmu yang dia belajar? Kadang tak salah ilmu yang dia belajar, tapi tak sesuai dengan diri dia, tak sesuai dengan nafsu dia. Kan? Dia punya nafsu dia punya diri dia, rohani dia baru tahap bawah, lantai. Tapi amalan dia nak sampai orang ke bumbung. Terus shot lah, apa lagi? Kan? Contoh macam bayi kan. Bayi baru lahir, kita suap kat dia nasi goreng cili api. Apa jadi perut budak tu? Berdarah lah perut dia. Tak sesuai dengan dia. Sesuai untuk orang dewasa, tapi tak sesuai dengan dia. Ada orang umur dia dah meningkat 60 tahun, tapi rohani dia masih lagi kanak-kanak. Rohani dia masih lagi kanak-kanak. Ada kanak-kanak, rohani dia seperti orang dewasa. Tak sama, kan? Dia punya tu tak sama. Baik. Seelok solat hajat dilakukan pada waktu tengah malam, sama ada pukul 1, 2 atau 3 pagi. Ini waktu dalam waktu sunyi, orang kata. Waktu yang sangat sesuai untuk kita mengadu, bermunajat kepada Allah daripada hati. Bukan skrip, tapi daripada hati. Daripada hati lain, dia punya penyerahan tu lain daripada skrip. Kadang skrip tapi tak khusyuk pun doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tangan sebelah WhatsApp sebelah doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah nak terima ke doa macam tu? Kan? Masa itulah kita mengadu nasib. Kita mohon betul-betul, ya Allah ada masalah. Sebab itu doa orang yang bermasalah tak sama macam doa orang yang tidak ada masalah. Sebab tu ada ulama menyatakan, kalau kita nak doa istihdaru biqalbi, nak hadirkan, tahu apa dia panggil apa? Tumpuan hati ketika doa, kita cari masalah kita. Walaupun kita ada masalah, kan? Gaji besar, kerja okey, kereta hutang dah habis, rumah dah dibayar, kan? Apa lagi? Isteri cantik, kakak rumah, semua elok. Apa masalah aku lah? Apa masalah kita? Cari masalah. Apa masalah paling besar kita? Masalah paling besar kita, setiap orang sama je, termasuk saya. Adakah besok di alam barzah kita boleh jawab soalan muka dan nakir? Itulah masalah paling besar sekali dalam hidup kita selepas mati. Fikirkanlah, bayangkanlah, jadikan dia sebagai modal untuk kita menangis ketika kita mohon hajat kepada Allah. Kan? Tak sama orang ada masalah, kan? Macam-macam doa biasa je. Cuba pakcik kahwin dua, tengok doa kita macam mana. Ya Allah, ya Allah, hati aku tak tenang, ya Allah. Lencun-lencun telekung kita, kan? Face mask bertukar-tukar.
Kan bertakung-takung air dalam face mask kita. Sedih sangat. Tak sama macam orang yang tidak ada masalah. Doa orang yang telah disahkan, doktor sah awak ni dicangkiti HIV, ambil. Macam mana munajat kita malam tu dengan Allah? Kita pun tak tahu bilakah sembahyang kita yang terakhir. Dan satu lagi, kita bayangkanlah itulah doa dan solat kita yang terakhir. Bagaimana tumpuan hati kita kepada Allah. Baik. Setelah bangun daripada tidur, terlebih dahulu hendaklah solat tahajud. Setelah selesai hendaklah duduk iftirash. Iftirash ni duduk seperti tahiyat awal. Duduk seperti tahiyat awal dan membaca istighfar sebanyak 71 kali. Sebagaimana berikut, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ataupun kita istighfar seperti mana selepas habis solat fardu. Istighfar ni banyak mana pun tak boleh, banyak mana pun boleh. Selawat dengan istighfar ni banyak mana pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Istighfar ni tak ada sukatan. Cuma kalau la ilaha illallah, ada pun zikir zat dipanggil. Satu lagi dipanggil zikir zat. Zikir zat ni kita zikir Allah, Allah, Allah. Iaitu dia ada limit sekejap. Bagi orang yang tak mampu nak tanggung, zikir zat ni berat sebenarnya. Allah, Allah. Bagi orang yang dah mengaji tapi nak pergi ke tasawuf tu kena mengaji sifat 20 dulu lah. Sifat 20 kena betul-betul faham, baru kita boleh naik sekejap dekat, naik terus pergi ke tasawuf. Zikir Allah, Allah. Lisyak Kemudian diiringi pula dengan selawat ke atas Nabi sebanyak 71 kali. Juga iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabihi ridha. Ataupun kita boleh amalkan selawat yang kita baca ketika tahiyat akhir ataupun dipanggil selawat Ibrahimiyah, dan itulah selawat yang paling afdal kerana disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian dibacakan Al-Fatihah sekali untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, arwah kaum muslimin, muslimat dan arwah ibu bapa. Selepas itu barulah dimulakan solat hajat ini. Ini dipanggil kaifiat yang lengkap lah kita kata. Tapi kalau tak buat ni semua pun tak ada masalah. Kita cuma solat hajat je. Tengoklah, bergantunglah masa kita dengan waktu subuh tu bila nak habis. Kalau masa kita panjang nak ke subuh, kita bolehlah buat munajat macam ni. Tapi kalau waktu kita tu singkat, lagi 10 minit nak subuh, kita buat sajalah solat hajat tu 2 rakaat yang paling ringkas dan juga sempurna. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan? Bismillah. Solat sunat fajar dengan solat sunat subuh. Fajar dengan subuh ni sama. Cuma bahasa orang Melayu kita tak kata solat fajar, tapi orang Arab kata fajar. Solatul fajri dia kata. Solatul fajri. Dakhala solatul fajri. Solatul fajri itu solat subuh lah. Maksudnya solat sunat itu dilakukan setelah habis azan subuh. Habis je azan subuh, kita pun sembahyang 2 rakaat. Maka itulah solat sunat fajar dan itulah solat sunat subuh. Macam kita kata buah tembikai dengan buah semangka, macam itulah. Sama ke lain? Sama lah kan? Buah semangka tu buah tembikai lah. Buah tembikai tu buah semangka lah. Macam itulah solat fajar dengan solat solat subuh. Ayam. Okey. Apabila ada disebutkan dalam hadis, dalam riwayat, apabila azan dilaungkan, saya tak ingatlah
sama ada disebut dalam kitab ataupun hadis, tentang malaikat yang naik pada waktu subuh. Malaikat yang naik pada waktu subuh apabila azan dilaungkan, ataupun malaikat turun ataupun naik, saya tak ingat. Maka mungkin anjing tu nampak malaikat tu. Ada kawan saya, dia azan, anjing mati terus. Dia gonggong, dia berbunyi, lepas tu dia mati. Tak tahu apa sebab. Ataupun anjing tu nampak syaitan lari bertempiran, terkentut-kentut. Boleh jadi. Itu pun ada hadis. Apabila azan dilaungkan, maka syaitan akan berlari terkentut-kentut. Lepas habis azan, dia datang balik kita. Bila iqamat dilaungkan, dia lari balik. Lepas tu dia datang balik. Kemungkinan lah anjing dia nampak syaitan lari sambil terkentut-kentut. Macam tu. Kemungkinan lah, bukan pasti tau. Ini kemungkinan. Kita tak tahu apa sebab dia keluarkan suara macam tu, anjing. Ada soalan lain? Macam mana pula kalau ayam kokok? Kita wajib berdoa itu. Betul kan? Itu di antara waktu yang afdal berdoa. Bukan anjing, tak maaf, itu ayam. Ayam melihat malaikat pada waktu itu. Maka disunatkan kita berdoa ketika ayam sedang berkokok pada waktu pagi. Berkokok pada waktu pagi. Cerita pasal ayam berkokok ni, saya nak cerita sikit lah kisah saya. Boleh tak bang? Masa tu saya darjah 2. Saya darjah 2. Masa tu duduk Mas Tenggan. Saya ingat lagi, dekat Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Malam tu bapak saya outstation. Bapak saya outstation. Jadi adik saya, katil double decker tau. Katil tu double decker. Adik saya tidur bawah, saya tidur atas, adik perempuan. Jadi bila abah saya tak ada, adik perempuan saya tidur kat bilik mak saya. Adik saya tidur kat bilik mak saya. Jadi saya pun tidur tempat dia kat bawah. Masa tu jam pukul 4 pagi. Masa tu saya duduk kat Kampung Lembah Batu Mura, Jalan Ipoh. Dekat dalam bilik saya tu ada mesin jahit. Mesin jahit yang lama kan. Mesin jahit tu sebelah tingkap. Jadi saya pun terbangunlah malam tu, terjaga. Saya terjaga, termenunglah. Terjaga kan malam pukul 4 macam tu kot. Tiba-tiba mesin jahit tu bergerak sendiri. Mesin jahit tu tak silap. Saya terjaga tu sebab dengar mesin jahit. Saya terbangun tu sebab saya terdengar mesin jahit. Tengah mamai-mamai tu, abah jahit kelambu kot. Bapak saya memang suka jahit kelambu koyak. Dia suka jahit malam-malam. Kelambu koyak ke baju ke, dia suka jahit malam-malam. Lepas tu saya terfikir, apa hal pula abah jahit baju tengah-tengah gelap macam ni? Gelap, bilik tu gelap, tapi mesin jahit sudah berpeluh. Sorang-sorang dalam bilik. Yang saya cerita pasal kaitan tadi tu, saya tengah tunggu ayam kokok. Ya Allah, tak kokok lagi ke ayam ni. Tak kokok lagi ayam ni, lambat lagi kena pagi ni. Lambat lagi kena pagi ni. Lepas tu tingkap terbuka sendiri. Terbuka sendiri, lagi berpeluh saya. Kipas ngadap sini, tapi berpeluh. Rupa-rupanya kucing dia pijak dekat tempat tu. Kacau betul. Dia pijak benda tu, mesin yang dulu kan pakai kayu, sekarang ni pakai mesin tekanan. Dia terpijak benda tu, berbunyi benda tu. Jadi saya tunggu ayam. Tunggu ayam kokok sebab saya nak doa. Supaya Allah hilangkan hantu tu. Saya tak tengok sejak tu, saya tegak sampailah pagi. Kan? Tu kisahlah sedikit sejarah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk kita amal dan kita sampaikan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.